Siapakah Ustaz Syihabuddin Ahmad, seorang YouTuber yang viral selepas konsep video react beliau mendapat tempat di hati netizen, khususnya yang dahagakan ilmu-ilmu. Admin kongsikan kali ini, latar belakang Ustaz YouTuber ini Anda boleh dapat dengan kaidah yang video ini tunjukkan. Ikuti sebahagian wawancara rancangan Teh Amin Idris juga, semoga bermanfaat pada semua. Semoga dengan Insya Allah. lebih banyak kerja-kerja memandangkan umat dengan ilmu dapat dilakukan. Apa asbabul wurud di sebalik keputusan ini, Ustaz? Asbabul wurud tu ya. Saya sebenarnya beberapa hari sebelum tu kita dah buat persediaan dan saya sendiri pun buat persediaan. Masjid-masjid pun dah mula tanya jadual-jadual yang lama kita boleh teruskan ataupun tak. Sebab alhamdulillah hadzal bina, saya memang ada tauliah mengajar di negeri Selangor. Saya ada tauliah mengajar di wilayah. Cuma Syihabuddin, tolong ulang sekali lagi. Entah ada tauliah Selangor dan wilayah? Ya, saya ada boleh pada Kak. Boleh dapat free dapat bagi kan. Tapi cuma boleh syok kita dapat tauliah seumur hidup sehingga betul. Dibatalkan. Betul. Tauliah Selangor antara yang terbaik selepas perleh lah. Iaitu tauliah Selangor dia bagi 5 tahun. Kalau tauliah lain kadang-kadang dia bagi setahun dulu, lepas tu baru nak bagi 3 tahun dan sebagainya. Tapi untuk tauliah Selangor dia bagi 5 tahun. Sejak tahun 2013 saya sudah ada tauliah. Dan dah diperbarui sampai sekarang tahun depan baru expired. Jadi dalam awal tahun depan nak kena renew balik lah. Kan? Jadi so kita dapat tauliah daripada negeri Selangor lah, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. So saya mengajar lah di masjid, di surau. Sebelum PKP memang saya mengajar. Waktu awal-awal PKP dia orang buat online, saya mula sikit-sikit lah. Saya ngajar jugalah online tu. Kemudian baru-baru ni dia orang dah buka balik, tanya dah ada vaksin ke apa semua, kita nak teruskan. Banyak masjid-masjid dah message. Mula saya dah bersetuju. Tapi cuma kemudian kita istikharah. Ya. Ustaz Halim Din pun tengok. Ustaz Halim Din komen. Dia kata tauliah negeri Perak pun semua hidup. Okey, fine. Baik Ustaz. Kita kena pergi mohon negeri Perak Okey, teruskan Ustaz. Alhamdulillah lah macam tu. Jadi bila saya sembang dengan isteri saya solat istikharah juga sebab saya nak ambil keputusan sungguh. Sebab isu saya sekarang ni di YouTube, saya dah daripada daripada awal Februari hari tu, saya memang konsisten video baru setiap hari. Dan bila saya nak buat video, saya nak kena study. Macam saya kuliah dekat masjid. Dekat kuliah masjid, saya tak akan pergi kuliah melainkan saya study dulu. 3-4 jam saya akan ambil masa untuk nak study. Jadi dia clash dengan benda tu. Dia clash sebab saya tak nak pergi ambil kuliah walaupun kita mengajak pakai kitab. Tapi main kod sekati je, main kod sedap mulut je, ikut manis mulut keluar ke belah mana. Tak mau. Itu bukan amanah yang kita pegang sebagai seorang penerima tauliah. Itu bukan amanah kita. Amanah kita adalah untuk kita memastikan apa yang kita berikan itu sesuai untuk membantu masyarakat. Itu yang diberikan dalam tauliah. Jadi saya rasa saya tak mampu untuk memberikan masa study. Saya tak mampu untuk memberikan masa study untuk yang tu. Masa saya begitu pack dan akhirnya saya kata tak apa. Kita stop dulu untuk mengajar dekat masjid dan surau. Kita tengoklah sampai satu tahap nanti macam mana. Tapi tauliah insya-Allah kita akan teruskan lagi. Tapi cuma buat masa ni saya tak akan ambil apa-apa offline sebab saya punya jadual untuk video reaction dan program-program kita secara online. Saya buat live setiap hari pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi sampai pukul 12 dan live pada waktu malam pukul 9 macam lebih kurang waktu kita ni sampai pukul 11. Jadi setiap hari. So jadual kita tu sudah padat. Dan saya tak rasa sesuai untuk kita buka. Tu satu. Yang kedua, saya duduk tengok tahun 2013 waktu saya mula balik. Ada masjid-masjid jemput. Kemudian dia orang tanya, "Ustaz nak mengajar apa dekat sini?" Saya kata, "Saya lepasan jurusan kuliah Syariah Islamiah. Saya mengaji berkaitan tentang hukum, fiqh dan usul. Saya mengaji yang tu. Jadi kalau nak suruh saya mengajar fiqh Syafi'i ke, nak mengajak berkaitan tentang hukum hakam, insya-Allah saya bersedia." Tapi dia orang kata apa? Ustaz macam tu ramai dah. Waktu tu kurang, jadi kita masuk isu sirah Nabi. Dan alhamdulillah waktu sebelum ni pun, waktu dekat Mesir pun saya pernah talaki kitab sirah Nabi. Alhamdulillah. So kitab tu jugalah yang kita kuliahkan. Jadi bila saya dah sekarang ni, saya tengok ustaz-ustaz kita pun makin ramai. Dan ustaz-ustaz yang nak memenuhkan jadual mereka di masjid dan surau pun makin ramai.
dan masyarakat tidak dibiarkan begitu saja, dan banyak manfaat ilmu yang boleh dapat dengan ustaz-ustaz kita ni, terutama ustaz-ustaz muda kita. Ya. Jadi biar mereka masuk dengan masyarakat sungguh-sungguh bab tu. Saya dulu dah biasalah duduk dalam kuliah orang jerit, "Apa Ustaz Wahabi?" Lepas solat kan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kita ikut mazhab Syafi'i, iaitu zikir adalah secara perlahan. Itu mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri Ya. mengambil pendapat tu. Subhanallah. Bakang manggil, "Apa ni? Tak dengar kat belakang ni." Itu cabaran-cabaran tu. Yang tu bagilah orang-orang muda kita yang baru-baru balik ni, dia rasa benda-benda macam tu, insya-Allah ia akan lebih mematangkan mereka dalam dunia dakwah, insya-Allah. Kita teruskan perjalanan. Saya yang nak adalah konsisten. Dalam dunia media sosial, perkara yang paling utama adalah konsisten. Kalau kita tak konsisten, habislah. Kan? Dia mesti konsisten saja. Orang buat video YouTube ke, buat kat Facebook Live ke apa, dia mesti konsisten. Dan tu susah. Dan insya-Allah moga-moga istisyarah saya dengan isteri, insya-Allah moga-moga itulah yang terbaik. Rupanya entah pun dah lama dah terjebak dalam dunia YouTuber ni. Kan? Cuma dulu-dulu jenis review buku kan. Adalah viewers dalam 50 orang. Ustaz Syahabuddin punya channel mula mendapat sambutan apabila Ustaz Syahabuddin menggunakan pendekatan react. Dan bagi saya itu satu fenomena baru. Dia punya pendekatan react ilmuwan-ilmuwan. Betul lah. Soalan saya kan. Apa ultimate goal kepada reaction tersebut? Adakah untuk mengaibkan ulama bagi setengah orang yang mendakwa begitu? Atau apa sebab? Ada sebab lain tak yang mungkin orang tak tahu yang kita nak bagi tahu pada malam ni? Fadhal Ustaz Syahabuddin. Clear. Saya mula YouTube ni sebenarnya tahun 2009. 2009 saya mula YouTube. Lama dah. 2009 tu saya buat video pasal tapi bukan video ni lah, kita create video lah. Saya create waktu tu apa nama dia? Movie Maker apa nama? Video Movie Maker. Ya, Window Movie Maker. Gila lamanya kan. Window Me, Window 2000, Window 98. Ya, waktu tu Allah Akbar. Memang legend lah. So saya buatlah tu lah. So saya buat video berkaitan lagu apa Ribuan Langkah Kau Tapaki kan, lagu tu kan. So saya buat video lama. Saya buat untuk materi. Lepas tu tahun selepas tu saya buat juga video kewafatan kenangan Ustaz Dahlan Muhammad Zain, sebab dia meninggal 18 September tahun 2010. Waktu tu hari lahir saya tu, 18 September tu. Kan? Jadi siap-siap bagi hadiah. Dah bagi dah lepas dah. Dah lepas dah tahun depan. 18 September tu saya buat yang tu. Tapi sebenarnya kalau waktu tu juga tahun 2010 saya dah mula buat video waktu tu, video pasal hadis lalat, niat dan ibadah. Waktu tu saya ambil daripada kuliah saya dekat Azhar. Jadi saya nampak macam menarik, saya kongsikan macam tu. So cara kita pakai kopiah, pakai headphone, semua macam tu lah. So saya mulakan macam tu. Tapi agak ramai view saya pada tahun 2013. 20,000 orang tengok. Waktu tu 2013 ni kira awal tak Januari, penghujung lah saya mengaji dekat Azhar. Waktu tu jadi isu listen. When I speak you listen. Ada seorang India dengan Melayu bergaduh dekat dalam satu majlis tu. So orang Melayu tu kata when I speak you listen kan. Kan. So jadi isu listen dekat situ. So saya buat video reaction berkaitan tentang hal berkenaan dan view ramai. So tapi kita pun tak tahu apa, kita buat short. So jalan macam tu saja. Lepas tu macam biasalah YouTube ni kita tak jumpa niche. Kita jalan je lah, bubur. Lepas tu saya buat video menjala. Dan pernah 2-3 tahun lepas saya buat vlog selama 30 hari. Cerita pasal diri saya je lah. Maksudnya apa yang saya buat aktiviti. Dan saya nak kongsikan benda bagus setiap hari. So saya buat itu. View 80, 30, 20 macam tu lah kan. Tak dapat. Tapi Alhamdulillah hadha min fadl Rabbina. Lepas kita buat video reaction, saya ingat tak lama baru lagi awal tahun macam ni. Kita baru lagi kita buat video reaction. Mula-mula awal anda tengok anda buat reaction yang debat
Rozaimi, Dr. Ya, betul. Rozaimi dengan Ustaz Ah, Mohib. Itu antara Mohib, terawal. antara yang terawal. Yang tu saya buat video reaction berkaitan tentang hal berkenaan dan mula dapat view. So kita nampak so menarik dalam bab ni. Kemudian kita buat video reaction lagi. Bukan sebab orang suruh dan sebagainya, kita buat video reaction. Mula-mula saya tak buat. Saya just bagi tahu apa semua, saya tengok video kemudian saya bagi tahu apa sajalah. Tapi kemudian kita tengok, ini sambutan agak menggalakkan. Jadi waktu tu kita mula susun. Saya ingat dalam video yang ke-10 atau 11, kita sudah ada manhaj. Kita letakkan satu method tersendiri di dalam kita memberikan video reaction. So dalam video reaction saya, mana-mana video reaction saya, dia flow dia senang saja. Yang pertama adalah kita tengok video. Flow yang kedua adalah saya akan memberikan asas agama dalam bab berkenaan. Kemudian kita akan memberikan sedikit ulasan berkaitan tentang video. Yang terakhir kita akan berikan kesimpulan agama dalam bab tu. Kalau ada penyelesaian, kita bagi penyelesaian agama dalam bab tu. Kalau hadis tu tak sah, kita sebutkan kesimpulan di hujung belakang tu. So kita dah ada flow tu. Dan kita rujuk sungguh-sungguh. Dan satu video pun kita tak akan mengkritik mana-mana orang secara peribadi. Sebab itu bukan rujukan kita. Kita nak orang faham bahawa ini adalah satu kesilapan dan ia perlu diperbetulkan. Bukan disebabkan saja-saja. Bahkan sekarang ni, hari ni, bila kita duduk dalam dunia YouTube, Facebook dan sebagainya, media sosial, kita tahu tentang algoritma. Kan, algoritma. Bila orang tengok video, macam contoh kan baru ni apa tu, Sitah Nur Taubat kan. Sitah Nur Taubat lah. Bila Sitah Nur Taubat, video dia tu jadi viral lah, Sitah Nur Taubat tu. Kan. Kemudian Bro Amin pula buat ulasan. Jadi atas video Sitah Nur, bawah tu video Bro Amin. Recommended video. Ya, recommended. Sebab dia kata ini adalah kita yang sama. Macam tu jugalah fokus saya, iaitu apabila cerita-cerita yang kita rasa satu merapu, keluar daripada pandangan yang benar mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. So bila kita nampak ada masalah berkenaan, kita sama benda yang viral. Benda viral tak boleh hilang. Benda viral ni tak boleh hilang. Mungkin hari ni dia orang dah habis berhentilah kita sebut benda tu. Tapi minggu depan, tahun depan belum tentu. Jadi bila kita buat benda tu, bila kita buat react kepada video berkenaan, dia akan duduk dekat. Jadi dia macam kita tahqiq kitab lah. Kan? Bila kitab ke atas kan, ke atas ke bawah kan. Bawah tu kita ada penjelasan kita pula. Kan dia hasyiah lah apa semua. Tanya-tanya Ustaz, tahqiq tu apa? Nanti tak faham. Kita buat apa dia pembetulan, kita buat apa dia penilaian semula. So macam itulah. Mungkin kita ada tambahan, so kita letak dekat bahagian nota kaki. Macam tu jugalah kita buat video. Macam tu. Ada followers ni. Ada. Allah. Dan anda nampak dari segi fenomenanya ialah macam dulu apabila muncul tokoh seperti Dr. Mazhar kan. Hasilnya anda sendiri sebagai pengacara di televisyen dalam media arus perdana, hampir semualah ustaz-ustaz yang jadi panel, bila mereka berceramah, menjawab soalan, berkuliah, bila sebut hadis, paling tidak pun dia akan sebut riwayat siapa, hadis ni sahih. Dan anda boleh beza dengan yang dulu. Dulu ustaz main cakap je sama ada hadis tu sahih ke tidak, ataupun dhaif yang berat ke dhaif yang ringan ke, dia main sebut je. Dan sekarang ni bila muncul pula wajah Ustaz Syahabuddin ni, dah ada fenomena baru, iaitu aku nanti habaq ni kan dapat video react Ustaz Syahabuddin pula. Yang tu anda rasa satu sumbangan besar Syah entah dalam dunia keilmuan. Dan kita nak pergi satu lagi yang anda pelik. Okey, kan enta cerita tadi, enta punya image dulu lain. Kita tengok macam mana Ustaz Syahabuddin yang dulu Kita tengok. Ni dia. Sudah, Masya Ini Allah. ambil mana Wikipedia Poster kuliah kita tengok poster kuliah. Dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini surah Al-Muhajirin sarjana utama. Kemudian jazakumullah khair. Waalaikumsalam. So jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.